Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Let me continue with our lecture. So previously we learned about data transfer. Okay, data transfer from memory to register. Okay, so basically the instructions is only one lah so far. Load word, okay, and then T0 and then 12 kurungan register as 0. So the one inside the bracket tu adalah kita punya base register ataupun the register that hold the memory address. Okay, the memory address which we want to refer to. Okay, so and then how many times we want to jump. So this is what we call as offset. And then once you have the address, okay, once we have the address and then point to the data, so the data will be transferred from the memory to the register. So where do we want to store it? Okay, so the data will be stored into the register T0 here lah. Okay, so it's also the same with the store word. Store word means that you want to store from register to memory. So from the register T0, so we will store to the base register as 0 and then offset 12. So means that how many times we want to jump into. Okay, so this store word is what we call as store into memory. Okay. Okay, so the key concept is that a register can hold any 32-bit value. That value can be a signed integer and unsigned integer. So a pointer, memory, and so on. So for example, if you write ADD, okay, ADD, T2, T1, and then T0. So it means that, okay, you want to add the content inside T1 and then T0. So it better contain value that can be added. Okay, so for example, if you want to add integer integer B plus C, okay, and then store into A, so it means that inside B and C must contain integer value. Okay, so it's also the same if you write load word T2 0 and then bracket T0. So the content inside T0 must contain a pointer. Okay, so usually pointer contain address. So it will be like this: 04000400C, something like that. So this is like a hexadecimal address. Okay, so for addressing, okay, every word in memory has an address, okay, similar to an index in an array. So the early computers numbered words like C numbers, elements of an array. For example, memory bracket 0, memory bracket 1, and then memory bracket 2. So this is what we call as address of a word. Okay, so the memory that we refer to or the array that we refer to is what we call as address. Okay, so the computers needed to access 8-bit byte as well as words 4 bytes. So the today machine address, memory of byte, or what we call as byte address, okay, hence 32-bit 4-byte word addresses is differ by 4. Okay, so previous technology, or we said that previously when we learned about the memory, okay, we referred as byte, okay, as byte. So it's like this. Okay, byte address. We call it as a byte address is because of the range is consists of 8 bits of binary. Okay, 8 bit of binary. Okay, so 8-bit binary consists of 1 byte. Okay, 1 byte. So this is where you will store your data lah. Okay, for example, A. Awak nak simpan A. So A ni, okay, is stored in byte. So byte tu nanti dia akan tukar consist of ASCII code. Jadi dia akan tukar kepada ASCII code. Macam tu. So tukar kepada ASCII code, nanti kita akan dapat balik in byte binary lah. Macam tu.
So, sama juga. Cuma sekarang ni, disebabkan kita menggunakan 4 byte of word addresses, okay, 4 byte of word addresses. So, dekat dalam memory, kita akan refer dia macam ni. Memory kosong, memory 4, memory 8. So, kalau lah array, contoh, kita kata memory ataupun saya kata student. Saya kata, contoh saya nak letak markah student kat dalam ni. Okay, so markah student saya simpan menggunakan array. So, array kosong, array 1, array 2, array 3. Sampailah student saya array 24. Macam itulah. Okay. So, saya ada array macam tu. And then, okay. Dekat dalam memory, ini dekat dalam C, C++ punya coding. Dekat dalam coding awak refer sebagai data macam ni. Student kosong, student 1, student 2. So, maybe markah dia adalah 50, ini 80, ini 70, ini 61. Awak buat letak macam tu. Okay, so this is the data that you save inside your C++ program. But in your memory, okay, ni student punya memory, student punya memory data that is mapped into the RAM. No? Okay, so that inside the memory, okay, kita akan simpan macam ni. Okay, so ni 50. Okay, memory ni data size dia adalah 32. Okay, 32 bit. Yang ni pula, kita simpan dia sebagai 8 bit. So, bila dia transform ataupun map kepada memory, alamat tu akan simpan macam ni. Ini adalah kosong. Ini adalah 4. So, kita kira dia sebagai byte. Okay, we calculate by byte. So, satu array darab dengan 4, awak akan dapat the exact map in the memory lah. Macam tu. So, kalau kosong darab dengan 4, dia punya alamat dia akan point pada kosong. And then 1 darab dengan 4, awak akan dapat 4. And then lagi ni 80. Okay, ni 70 macam tu. Ini 61, katakan macam tu kan. So, yang ni pun sama. So, 2 darab dengan 4. Itu kan. So, 2 darab dengan 4, kita dapat 8. Kemudian 3 darab dengan 4, kita dapat 12. So 12 tu kita wakilkan sebagai C, kita kata macam tu. Okay, so on sampai bawah. Okay, kita akan kali dengan 4 lah sebab kita menggunakan 4 byte addressing. Okay, 4 byte addressing. So in this case, kalaulah ini adalah array dalam C, so bila kita nak tukar, kita akan darab dengan 4. So, dekat dalam memory, kita darab dengan 4 untuk kita dapatkan the byte addressing. Kita panggil byte address. Okay, so this is what we call as a byte address. Okay, so what offset in load word to select A5 in C? For example, kita compile ada satu C++ nya coding. Okay, C++ coding yang mana kita ada G sama dengan H tambah dengan A5. Itu kan, A index 5. So if you have index 5, so what do we do is that we change the index to a byte address. Okay, byte address. So we times 4. Kita darab dengan 4 sebab byte address adalah bermaksud 4. Okay, 4 byte. Okay, so 4 darab dengan 5, kita dapat 20. So, and then kita assignkan dia. Okay, tengok kalau dia tak ada assignment of registers, kita assignkan. Kalau tak, kita pakai. So, sekarang ni dia assign G tu menggunakan register S1, H tu menggunakan S2, kemudian S3 dia kata base address of A. Means that kita akan refer A to S3. Yes? Tak dengar? Kenapa? Dia ajak apa? Ha?
Tak ada apa-apa. Okay, saya sambung And then, okay, so sekarang ni untuk wakilkan A kita menggunakan S3. Wakilkan A semata. Okay, belum lagi 5 tu. Okay, untuk wakilkan A kita akan gunakan S3. So kita letak kurungan S3. S3 is the base address of A. Kemudian kita letakkan offset. Okay, put an offset. So offset kita adalah, tadi dekat index kita adalah 5. So bila kita nak dapatkan offset, kita darabkan dengan 4, barulah kita dapat 20 sebagai offset kita tu. Macam tu. Okay, and then dia bermaksud berapa kali kita nak jump lah. Yang 5 ni bermaksud 5 kali kita jump the index tu. So kalau pergi dekat sini, okay, 5 tu bermaksud, okay, contohnya saya buat macam ni kan. So ni array 5. Okay, ni 0, 1, 2, 3, 4, and then 5. So kita ada macam tu. Okay. So bila kita kata 5, saya nak dia lompat kepada 5. So maksudnya berapa kali saya nak dia jump. So 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu. Okay. So itulah offset. Cuma dia tak cakap, oh okay, jump 5 kali. Tak. Sebab dia kena ikut kepada memory byte address. So bila memory byte address, kita tukar dia kepada memory. So 5 tu kita kena darab dengan 4. Kita akan dapat 20. So dekat sini awak akan carilah. Okay, yang alamat dia 20. Tapi tukar dulu. 20 ni dalam desimal. So kita tukarkan dia kepada hexadecimal. So it means that ini 0, ini 4, ini 8, ini C. Okay, C. Kemudian ini 10, ini 14. So maknanya dekat dalam address kita akan refer pada 14 macam tu. Memory 14 which is this is hexadecimal lah. Okay. Kemudian okay, cuma dekat dalam load word yang ni dia guna decimal Okay, ni ingat. Yang ini 20 ni dia gunakan decimal. Okay, offset ni dia gunakan decimal. Okay, so and then bila kita dah ada offset, okay, so offset campur dengan base address, kita akan dapat the exact value untuk kita loadkan ke dalam register T0. Okay, so this is the first address. Okay, this is the first instruction for this part lah, for this statement, C statement. And then the second statement adalah kita add. Sekarang kita dah ada value dalam T0. So value A5 kita dah load dekat dalam T0. Sekarang kita dah boleh add. So next, add it to H and place in G. So in this case, kita nak H tambah dengan A index 5, simpan dekat dalam G which is S1. So S2 tambah dengan T0, okay, simpan dalam S1. Okay, so itu adalah compilation with the memory lah. Kita kata macam tu. Okay, so what about store word? Kalau store word, the equivalency plus dia adalah macam ni. Dia akan jadi untuk store word Okay, untuk store word, contoh saya buat H tambah dengan I. Saya nak simpan dekat dalam A2. Ini tak dalam A2. So, macam mana saya nak buat saya punya coding saya lah. Okay, so kita assign dulu kita assign A ni adalah S1, H ni adalah S2, I ni adalah S3. So, awak boleh buat statement A, D, D, kita buat macam tu kan. Register S. Okay, so bila kita nak store, kita kena save dulu dalam temporary. Tak boleh terus simpan dalam memory So kita akan buat satu temporary registers. So we call it as T0 lah. Kita buat macam tu.
Okay, so apa yang kita nak add? H tambah dengan I. So kita buat register S2, register S3. Macam tu. Okay, so in this case, what I want to do is that simpan dalam tem kosong, H tambah dengan I punya result. And then bila kita nak dia simpan dalam memory A2, okay, so apa yang awak kena buat adalah awak nak bagi tahu, okay, nak simpan A dekat dalam 2, so kita akan simpan tem, okay, tem kosong. So, bila kita nak simpan, kita gunakan store word. Use store word means that daripada register, simpan dalam memory. So, kita kata store into word. Okay. Store word into memory. So, kemudian apa yang kita nak simpan? Value daripada tem. Okay, value daripada tem. T0, macam tu. Okay, dapatkan offset. Offset kita adalah 2. Okay. Offset kita adalah 2. So 2 darab dengan 4. Awak akan dapat 8. So offset kita adalah 8. Kurungan. Register. Okay. Yang simpan alamat A adalah S1. So kita buat S1. Macam tu. So this is the statement that required. Ataupun kita kata map statement yang kita perlukan untuk kita execute C++ ni coding yang ni je semata. So, kalau yang melibatkan memory ataupun kita kata melibatkan array, so dia kena pakai memory. So, kita perlukan lebih daripada satu instruction. So, kalau saya tanya berapa banyak instruction mix yang diperlukan untuk run this statement. Okay, this statement. So, kalau kita kira kat sini, 1, 2. So, maknanya officially 2 lah. Kita kata macam tu. Okay. So, sebab apa darab dengan 4? Tadi saya dah terangkan. Saya dah terangkan Irfan. Bila offset yang ni, kita menggunakan 5 yang dekat dalam C menggunakan byte. Tapi bila kita nak refer kepada memory, dia jadi word. Memory kita dah jadi word. 32 kan? So, bila dia dah jadi word, byte tu tukar kepada word, dia akan kali dengan 4. Okay, 4 byte address kita panggil. So 4 byte address. So that's why kita darab dengan 4. Boleh faham Irfan? Sebab kita sekarang ni dekat dalam C semua pakai byte. Okay, dalam C++ awak, addressing dia ataupun dikata kita bila kita nak refer pada array tu, semua array tu dia pakai byte. Yang ni, kalau saya tunjuk kat sini. Ni. Array dia menggunakan byte. So, bila kita nak access 8-bit byte tu nanti, kita akan menggunakan 4 byte word address. 4 byte word address. So, that's why when they want to convert to a MIPS, okay, ni dalam C ni dekat dalam C. Okay, so bila tukar dekat dalam C, sorry, dia tergerak cepat sangat. So, bila tukar dia daripada C kepada memory, okay, ataupun kepada MIP, ni C, okay, ni statement C, kita nak tukar dia kepada MIPS, okay. So, kita kena kira sebagai word address, okay, word address. So, kalau yang ni kita kira sebagai byte, okay. So, kita ada 4 byte dekat dalam memory. So, 2 darab dengan 4 byte memory, awak akan dapat 8 sebagai offset dia. Okay, so ni kita kira sebagai offset jangan simply terus masuk aja data tu. So awak kena kira offset tu berapa. Okay, so ini ada termasuk dekat dalam latihan yang awak kena buat nanti. So let me continue with the next one. So notes about the memory, forgetting that sequential word addresses in machine with byte addresses do not differ by 1. Kena ingat, okay. Many assembly language programmer has toiled over errors made by assuming that the address of the next word can be found by incrementing the address in a register by 1 instead of by the word size in byte. So macam saya cakap tu tadi, awak tak boleh kalau katakan C++, next awak guna A3 katakan macam tu kan.
So awak punya store word, awak tak boleh buat register T03 kat dalam tu. Awak tak boleh buat macam tu. Sebab kita tak ada simply increment +1 macam tu. Okay, awak tak buat incrementation by +1. Instead of awak tukar dia kepada +4. Okay, awak +4. Senang macam tu. So 0, 4, 8, 12 macam tu. So dia increment dia bukan pakai +1, but instead of we multiple by 4. Okay, so macam mana kita nak tunjukkan? Ini yang saya nak terangkan tu. So viewed as a memory is viewed as a large single dimension array. Ini kita akan nampak array kita akan nampak macam ni. Okay, memory kita akan nampak macam ni. Okay, so a memory address is an index into the memory array. So the byte address means that the index point to a byte of memory and that the unit of memory accessed by a load store is a byte. Okay, is a byte. Tapi disebabkan MIPS tu menggunakan 32 bit of word address, kita panggil. So 32 bit sama dengan satu word. So kita perlukan 4 slot ni. Okay, 4 slot ni to store the data. So byte are load or store unit, but most data item use larger word. Okay, use larger word. For MIPS, a word is 32 bits or 4 byte. So instead of kita menggunakan 8 bit of data, okay, for a statement, okay, for a statement. Jadi untuk satu statement tu bila dia simpan, dia terus simpan 4 slot ni. Dia terus gunakan 4 slot ni untuk sebagai satu unit, kita panggil. Okay, so for memory, for MIPS, a word is 32 bits ataupun 4 byte. So that's why memory tu nanti bila register tu dia akan refer menggunakan 4 byte, 4 byte, 4 byte. Macam tu. Okay, so the registers hold 32 bits of data. Ya, dari bawah ke atas, terbalik. Terbalik, bawah ke atas, terbalik. Sorry. Dalam buku jap. Lah, terbalik lah yang weh. Jap, betul. Inilah. Saya rasa saya tukar kot. Saya tukar style. Okay. So. Ya kan? Okay. Saya tukar. Okay. Betul. Tak. Ni betul. Yang ni betul. Yang ni betul. Okay. Address tu yang ni dia nak tunjukkan yang bit tu daripada 0 naik atas tu sebenarnya sama je. Kita just nak point lah kat daripada mana, sebab saya refer daripada buku lab modul. Kan daripada lab modul kan kita punya memory tu kan daripada bawah 0, 0, 0, 0 kan. Yang pergi pin balik. Okay, boleh dah. Shuffle. Okay. So, kalau dekat dalam lab modul, saya start dengan 0, 0, 0, 0, 0, and then terus sambung dengan 4, 0, 0, 0, 0, 0, hex tu kan. Yang hex tu. So that's why kita orang refer balik pada nota yang sama supaya student tak confuse. So saya dah salah guna nota tadi. So yang ni, saya nak refer balik dekat dalam lab modul tu sekali. So dia point tu data tu daripada 0, naik. So biasanya satu sel akan simpan, ni saya panggil ni satu sel
Satu set memory dia akan simpan 8 bits of data ataupun kita kata 1 byte. Okay, but since we are using register yang dekat dalam MIPS, okay, disebabkan register dekat dalam MIPS tu menggunakan 32 bit of data, so dia akan ambil 4 byte terus sel tu. Okay, 4 bytes of cells, okay, 4 bytes of data untuk kita store dekat dalam satu register. Okay, asalnya memang ada. Okay, 8 bits ni memang ada, sentiasa ada. Okay, dia cuma akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Okay, buka kat next page tu. Okay, kita ada byte 0, byte 1, byte 2 and then byte 3 untuk simpan dalam satu word. Okay, untuk simpan dalam satu word. Okay, so memory kita akan start daripada bit 0 sampai bit 31, katakan macam tu. So dia akan terus ambil 1 byte, 4 byte terus untuk kita simpan dalam word. That's why bila memory organization ataupun kita kata bila kita nak refer address, bila awak nak refer address, awak tengok kat sini kan, disebabkan kita nak ambil, kita hold 32 bit of data, so dia akan jadi 4 byte. Okay, so 4 byte, so alamat dia kosong bawah ni sebab tak boleh nak, kita tak boleh nak point pada garisan. Okay, so kosong, kat sini akan jadi 4, sini akan jadi 8, sini akan jadi C. Lepas tu kat sini akan jadi 1, 0. Dan sambung lagi macam tu. So this is like word restriction, maksudnya processor ataupun application punya restriction. So tak boleh nak lukis cantik-cantik lah. So tapi kosong tu memang point dekat garisan ni. Macam tu. Part ni pun sama. Macam tu. Ni pun sama. C pun kat situ. Macam tu. Dia macam starter lah. Starting of the address. So kat situ. So kosong kita akan refer. Oh okay. Memory kosong refer kepada 32 bit of data. And then memory 4 maknanya dia akan refer dekat sini. Yang ni kat sini. Kat sini. Kalau saya buat memory 8, another word. Word kat sini. Macam tu. Okay. So that's why saya kata tadi dia kena kira 8. Sorry. Kena darab 4. Okay. We have to increment by multiplying by 4. For each of the array. Okay. For each of the array. Okay. So, our processor ni ada 2 types ada 2 style, kita macam tu lah. So memory organization can be in big endian byte order ataupun little endian byte order. Okay, little endian byte order. So kalau dia dalam bentuk big endian, if we call it as a big endian, maknanya susunan byte tu akan bermula daripada byte 0, byte 1, byte 2, byte 3. Maknanya the left, the most significant bit start daripada byte 0. Macam tu. Okay, susunan dia macam ni. Bit 0, bit 31. Cara dia baca, bit 0 sampai bit 31, dia akan susun byte 3, byte 2, byte 1, byte 0. Macam tu. And then, the next word, byte 7, byte 6, byte 5, byte 4. So this is what we call as big endian memory. Kalau little endian adalah the same ataupun kita kata normal reading. Kita kata macam tu. So dia akan buat macam ni. Little endian, bit 0 sampai bit 31. Kita start daripada kanan. Byte 0, byte 1, byte 2, byte 3. And then byte 4, byte 5, byte 6, byte 7. Nampak kan beza? Okay, big endian, the least significant bit, kita kata macam ni ni least significant bit dengan most significant bit. So kalau least significant bit start dengan byte yang besar, byte 3, byte 2, byte 1, byte 0. Dia macam besar, kecil. Okay, the next word pun sama. 7, 6, 5, 4. Maksudnya besar, kecil. Okay, tapi kalau little endian, kita start dengan nombor kecil. Kecil, besar. So 0, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Ada beza kan? So, ni beza ni. Tak sama. Ni tak sama. Sebab nanti akan ada perbezaan semasa awak store dekat dalam memory data.
Okay, dekat dalam array tu nanti kan cara baca tu akan nampak lain. Okay, terutamanya kalau nombor yang besar. Nombor yang sangat besar, so awak akan nampak perbezaannya tu nanti. Okay. Jadi, untuk kita tahu yang mana satu kita kena tahu prosesor kita apa. So, speed memory storage depends on that of the underlying machine. Kita punya Intel, okay, kalau awak gunakan Intel 8086 ni prosesor, dia gunakan Little Endian. Okay, go back. Yang mana Little Endian? Yang belah kanan. So, Little Endian bermaksud yang belah kanan akan start dengan byte yang kecil sekali. So, byte 0, byte 1, byte 2, byte 3. Ni. Allah. Sekejap, sorry. Saya nak tekan pen tadi. Okay, so, I repeat again. Kalau kita Little Endian, bit yang paling kanan sekali akan start dengan byte yang paling kecil. Okay, so byte 0, byte 1, byte 2, byte 3 macam tu. Kita akan kecil, besar. Macam tu. So, yang menggunakan Little Endian adalah prosesor. Kalaulah kata awak gunakan Intel 8086 dan awak install SPIM, so SPIM akan sentiasa tunjukkan word daripada left to right. Okay, left to right, a mental adjustment has to be made for Little Endian memory as in Intel PC in our lab. So meaning that, biasa bila kita baca buku, we will start from the left to the right. Okay, for Little Endian, you have to read from the right to the left. From the right to the left. So it's basically the same masa bila awak buat baca ataupun awak buat operasi binary numbers, right? Awak buat 1101 macam tu. Selalunya awak baca paling kanan sekali. Okay, you will read from the right side because of yang right side tu yang paling kecil nombor dia daripada yang left side. So the process always start from the right lah. That's why sama juga kita selalu tengok macam Little Endian. Okay, so oh, tak ada pula tunjuk. Okay. So, masa bila yang ada prosesor menggunakan Big Endian? Big Endian biasanya kalau awak gunakan Mac. Okay, awak gunakan Mac OS yang menggunakan Power PC punya prosesor, yang tu dia akan menggunakan Big Endian. Okay, kalau Mac Mac prosesor yang menggunakan Intel, dia dah tak gunalah Big Endian. Okay. Dia bukanlah semata-mata jenama je. Tak. Dia tengok prosesor yang kita pakai. Okay. So, apakah role registers versus dengan role memory? Okay. So, what if more variables is needed than registers? Okay. So, bila kita gunakan banyak sangat register dekat, banyak sangat variable dekat dalam C++ awak. So, apa yang akan berlaku adalah compiler will try to keep most frequent use variable in the registers. Okay. So, in the registers. We'll try to keep most frequently used variable in the registers. Maksudnya, only, macam contohnya kalau katakan, okay, awak buat coding kan? Awak buat coding. Yang mana yang kita simpan sebelah kiri saja. The left side saja yang kita akan keep on using the same registers. Okay, we use the same registers. For example, kita gunakan CollieSave ni. Kita gunakan S punya registers to represent on the left side punya variables lah. So bila kita gunakan tu, kita akan keep on gunakan yang tu. And then mana-mana register yang tak pakai, contohnya macam H dengan I, only use for one time only lah katakan contoh kan. For that type of variables, the one time only usage, kita akan keep on repeating using that. So, for example, H tambah dengan I. Lepas tu dah tak pakai. Kita dah ada variable-variable lain yang awak nak guna. X tambah dengan 1 ke, ataupun awak nak buat Y minus X. So, which means that H dengan I tu dah tak guna sangat after that. So, kita dah boleh pakai dah register tu tadi. So, kita akan kita panggil recycle. Kita akan recycle balik register tu. Okay, so less common variable in memory is what we call as a spilling. So only spill to memory for less frequently used
variables. Okay. So maknanya kalau kita kita tak gunakan ataupun kita kata variable yang tak banyak sangat digunakan, biasanya kita savekan dia dekat dalam memory. So for example, kalaulah katakan ini adalah one operation and then kita nak savekan dia. So awak simpan dia. Kita storekan dia dekat dalam memory. Supaya macam anything happen to that register bila kita tukar sahaja. So dalam memory tu kita akan save lah. Dia masih dekat ada dalam awak punya memory tu nanti. Okay. So why not keep all variables in memory? Macam tu kan. So kenapa kita tak simpan je semua variable macam kita buat dekat dalam C tu kat dalam memory. So bayangkan. Okay. Ini awak punya RAM. Ini awak punya memory. Saya sebut memory tu RAM lah. Okay. Ini adalah awak punya processor, awaknya CPU katanya tu. Okay, awak punya register dekat dalam CPU Awak punya register semua kat dalam CPU. So this is inside your CPU. Okay, so persoalan dia tadi kata, kalaulah kita tak cukup register, kenapa kita tak guna je memory? Yang tu kan. So awak bayangkan, ini adalah kita kata ini adalah lori kita kata macam tu. Okay, ini adalah lori. So, how long does it take to load from the lorry to the engine jet, katakan macam tu. How long does it take? Kita kata macam tu. Lama tak? So, it takes time. Walaupun kita kata kita ada sistem bus kat sini. Kita tahu, okay, memory tu, dia instead of dia slow sikit daripada CPU. Walaupun saya sebut dia slow, okay, walaupun saya sebut dia slow, actually dia sangat slow pada pandangan CPU tu. Maksudnya macam tu. Jadi, dia tetap juga nak gunakan variable dekat dalam kita punya programming kita tu. Coding kita akan tetap juga gunakan registers. Okay, so that dia boleh fit on. Okay, dia boleh simpan semua data yang currently we want to run. Okay, and then feed it into the processor. So that's why kita kena ingat, registers ni is the fastest, okay, among the storage punya level. Kalau kata macam ni, kita nak tahu kan. Okay, saya buat. Okay, kalau kata hierarchy untuk memory, paling atas ni adalah register. Okay, and then cache. And then RAM. Last sekali adalah hard disk ataupun kita kata bolehlah hard disk lah. And then barulah yang lain. Kita kata external disk ataupun kita kata USB, bolehlah. Last sekali, paling slow sekali adalah tape panggil. Okay. So walaupun kata cache ni antara yang tercepat antara banding dengan registers lah, saya kata macam tu kan. But dia punya beza dia tu, kita kata macam langit dengan bumi lah. Dia sangat laju. Register tu sangat laju. Macam tu saya nak cakap. So, kita nak running the program tu, we want to keep up with the CPU itself. So, dia perlukan yang paling laju sekali. So, that's why kita tetap gunakan registers. Okay. So, registers are more faster than the memory. In our case, awak buat kurungan kat sini, dia memang sangat cepat daripada RAM. RAM tu sebenarnya slow. Walaupun awak kata, oh saya ada 32 gig RAM. No, it's still slower than the registers. Okay. So, registers ni more versatile. Okay, kalau dekat dalam MIPS, okay, arithmetic instruction tu boleh baca 2 registers, operate on them and then write 1 per instruction. And also, on the register itself, kita boleh buat data transfer. Kita boleh write and read. Okay, per instruction and with no operation. Okay, so although that walaupun kita gunakan operation macam ni, kita kata G sama dengan H tambah dengan A index 5, kita kata macam tu kan. So walaupun kita kata ini adalah slow, kita kata macam tu walaupun kita kata kita perlukan ni untuk 2 MIPS memory, 2 MIPS instruction.
So for this C++ statement, you will need two MIP instruction. So it is still faster. Okay, it is still faster because of MIPS ni dia capable of register dekat dalam MIPS ni, dia boleh capable of storing any data. Sama ada awak nak buat load word ke, awak nak buat add ke, multiply ke, so register ni dia lagi capable of lah rather than kalau kita gunakan variable dekat dalam memory itulah. Macam tu. So that's why kita banyak gunakan registers dekat dalam spin. Okay, so far all instructions so far only manipulate data. So we build a calculator of sorts. In order to build a computer, we need ability to make decision. So ingat So setakat ni kita just buat A tambah dengan B. Okay, kita gunakan command add. Kan? Okay. Kalau A tambah B, kita guna command add. Kalau untuk sub, A tolak B. And then kalau untuk multiply, kita guna command MULT, which is A darabnya B. Kemudian division, DIV, kita buat A divide by A divide by B. Okay, so setakat ni kita just buat operation calculator sahaja. Kan? Tapi awak kena ingat, C++ ada program lain sekali. Kita ada beberapa benda lain yang kita pakai. For example, we need ability to make decision. Okay, decision meaning that selection lah. Kita nak pilih. Kita nak pergi path A ke path B. Maknanya kita perlukan if else punya command. So, macam mana kita nak convert if else punya command dekat dalam MIPS? Okay. So, C dengan MIPS provide label to support go to jump to places in code. So, dekat dalam C, style dia akan nampak macam pelik sikit. Tapi dekat dalam MIPS, memang perlu kita buat macam tu lah. Okay, so first, awak perlukan paper supaya awak tahu macam mana nak run benda ni lah. So, saya akan delete benda ni. Okay, sebab sekarang ni kita nak masuk if statement. Okay, if statement. Okay, there are two kinds of if statement. Satu adalah if condition clause dengan lagi satu yang menggunakan if else. Okay, if else. Okay, so kalau kita menggunakan if condition clause sahaja, contoh kalau saya buat if, katakan macam tu kan, x sama dengan kosong, kita macam tu. Kita nak dia buat, okay, x tambah 1. Okay, x tambah 1. So, bila kita nak buat x tambah dengan 1, okay, statement dalam MIPS, okay, statement dalam MIPS, kita akan rearrange balik tau. Kita akan rearrange balik, kita akan bagi tahu, okay, so, if condition, kita kata macam tu kan, go to, macam tu. So, dekat dalam MIPS kita akan buat, kita akan terbalikkan condition ni. Okay, dalam MIPS dia akan jadi if, okay, if x tak sama dengan kosong, okay, go to L1, kita kata macam tu. Okay, kalau tak, kita akan continue x tambah 1. Okay, so kalau dia true kat sini, kalau true, jump to label 1. Okay, jump to label 1. Okay, yang ni pula x tambah 1 bermaksud kalau false. Okay, kalau false, execute terus. Okay, boleh faham? Kan serabut, tengok. Boleh faham tak? Kita tengah tunggu ni.
Eh, semua faham tak ni? Kalau tak saya repeat. Sikit. Okay, boleh? Sikit Repeat. Okay. Repeat saya select dulu. Ada part yang saya kena delete dah. Contoh, macam ni dulu. Alright. So, ni adalah if statement dekat dalam C. So, katakan saya nak buat if X sama dengan kosong. And then you want to, let's say kalau ni true. Remember if semua dah belajar kan? So, I hope that everybody learns about if. So, kalau dekat dalam if, kalau statement tu true, kita akan terus masuk the next one lah. Kita terus repeat, kita terus lalu je the next statement dia tu. So, in this case, saya kata X plus plus, saya kata dulu. So, I will do X plus plus kat dalam ni lah. So, dekat dalam ni, kalau katakan if statement kat sini, if true, kira tu kan? If true, execute X plus plus. Okay? If false, kalau dia false, ni tu kan? Kalau dia false, kita panggil exit. Exit if false tu. Okay, exit if panggil. So, kalau dia exit if, bermaksud ada statement 11 dia tu. Contohnya, kita kata kat sini adalah L1 lah. Kita letak satu L1 kat sini. Supaya kita tahu, kalau sini false, okay, if this statement is false, kita kata, kalau dia false kat sini, dia false kat sini, so kita nak dia terus jump next. Kita tak nak dia execute X plus plus tu lah. Yang tu kan. Itu yang biasa kita buat dekat dalam C++. Okay, so for your MIPS, okay, kalau kita kata MIPS, bila awak buat MIPS, statement yang if ni, kita kena terbalikkan dia. Kalau dekat dalam statement dia kata X tu sama dengan kosong, kita terbalikkan dia, kita kata adakah X tu tak sama dengan kosong. Macam tu. Okay, so kita akan buat, if, yang tu, ambil statement if X tak sama dengan kosong. Kita buat macam tu. Go to L1. Okay. So, kalau dia true ni, okay, kalau lah branch ni true, kita kata ni, kita panggil dia branch. Dekat dalam MIPS, kita panggil dia sebagai branch. We call it as a branch. So, bila statement ni kita kata true, kita akan terjun. Kita pergi terus, dia jump to L1 punya label. Itu. So, kalau dia false, okay, kalau statement ni false, maksudnya statement tu X tu adalah kosong. So, kosong adakah tak sama dengan kosong? Dia akan jadi false. So, bila dia jadi false, dia follow balik if ni balik. So, kita akan terus X plus plus. Kita akan buat statement X plus plus. Okay, so and then selepas X plus plus baru kita exit, kita ada letak satu L1 ni lah. Kita kata macam tu. So dia akan jump pada L1 tu nanti. So your C++ ataupun kita kata MIPS statement, okay, dekat sini dia akan jadi if true. Okay, if true bermaksud X tak sama dengan kosong. Kalau if true, okay, kita akan jump to L1. Kalau false, if false, X tu sama dengan kosong, kita akan execute. Okay, kita akan execute X plus plus. So, bila kita buat jump to L1, bermaksud kita exit if. Okay, saya just terbalikkan sahaja saya punya statement, tapi saya nak follow balik kita panggil structure ni lah. Kita panggil structure. So, MIPS dia terbalik tau. MIPS akan terbalikkan the statement tu. Dia akan terbalikkan statement tersebut. Okay, so I hope you understand that. Bila ada statement macam ni je, satu statement if sahaja, so awak akan buat style macam ni. Terbalikkan statement dalam if punya testing tu. Okay, kita panggil testing parameter. So, if tu masih ada.
Cuma kali ni kita terbalikkan parameter tu. So kalau X sama dengan kosong, kita terbalikkan jadi X tak sama dengan kosong. Macam tu. Kemudian baru kita tambah. Go to Li. Go to L1. Okay, go to L1. So bermaksud, bila X tu tak sama dengan kosong, kalau kat sini dia kata, kalau X tu tak sama dengan kosong, okay, dia akan ignore statement X++ ni dan dia terus jump pada L1 tu terus. Dia terus jump pada L1. So untuk MIPS, dia kena ada statement untuk dia jump. So kita kena pergi pada go to L1 tu nanti. Macam tu. So that's why kita terbalikkan dia punya statement. Okay, the statement is reverse. Okay, we reverse the statement. Okay, kalau kita ada if then else. Okay, ada if and lepas tu else kan, if else punya condition. Okay, ada if else punya condition. Okay, barulah kita akan gunakan the same statement. Okay, so kalau saya ada statement if else tu kan, so saya buang saya buang semualah. Saya buang semua. Okay, so sekarang ni kita ada if, kata-kata yang tu kan, X sama dengan kosong, atau awak akan buat X plus plus, else, kalau saya ada else. Okay, else, dia dah tak payah test. Else dah tak payah test lagi dah. Dia cuma kata X tu tak sama dengan kosong. So else saya akan buat Y plus plus. Saya nak buat macam tu. Okay, saya nak buat macam tu saja. So untuk MIPS, awak akan buat macam ni Awak akan buat if, katakan macam tu kan. Okay, so if kita akan buat condition go to L1 and then clause to go to L2. Okay, so kita akan buat if tu, kita akan buat juga sama. X tak sama dengan kosong. Okay, if tak sama dengan kosong, atau macam tu, sorry. Sama dengan kosong. Okay, if sama dengan kosong, kita akan buat X plus plus, macam tu. So, kalau ni kita kata dia true, kalau dia kata kita true, kita sepatutnya dia pergi pada X plus plus kan, kalau dia true. Okay, so that's why saya buat X tak sama dengan kosong, kita go to else. Saya nak dia pergi kepada else condition. So, dekat sini akan ada else, ada double dot macam tu. Lepas tu baru saya buat Y plus plus. Macam tu. Okay. So, statement saya dekat dalam MIPS. Ni MIPS. Ni dekat dalam C++ kan? Macam tu kan? Okay. So, kalau saya nak buat. So, if X sama dengan kosong. Saya convert dia jadi if X tak sama dengan kosong. Dia akan go to kepada else. Macam tu. Kalau dia yang ni adalah false, kita akan run if punya condition dekat X plus plus ni. Okay, maybe you want to ask, boleh tak kita follow sama macam dekat dalam C tu? Boleh? Boleh. Kalau katakan awak nak follow sama macam C, dia akan jadi lain. So, saya akan buat macam ni Kalau if tu sama dengan kosong, dalam MIPS, awak akan gunakan branching lah. Branching if tu nanti saya tunjuk lah apa branch untuk if tu. So if X sama dengan kosong, kita akan go to if condition, kita panggil. Okay, if condition. Okay. So kalau dia maksudnya kalau dia true kalau dia true, dia akan terus pergi dekat if condition, kita buat titik macam tu, baru kita buat X plus plus. Kalau tak, kita akan buat Y plus plus, which means else condition. So ni dua cara. Ni dua cara. So mana-mana awak nak buat, tak kisah. Mana-mana awak nak buat, tak kisah. Okay, but every time kalau ada condition ni, awak akan terus buat jump exit. So nanti ada satu kat sini. Satu exit kat sini.
Okay. So kenapa kita kena exit? Kena ingat Contoh kalau dalam C, okay, once kalau kata kita masuk if punya condition X plus plus, kita takkan pergi pada else. Kita akan keluar daripada if punya body ni, sambung dengan benda-benda lain. Contoh macam C out something ke apa ke. Macam tu. So it's also the same for the MIPS ni, kita kena jump juga. Okay, setiap kali ada branching, so statement yang mana selepas tu kita kena jump kepada exit. Okay, so itu yang cara kita akan buat dekat dalam awak punya condition ni lah. So tunjuk dekat dalam coding apa tu MIPS tu. Okay, kalau kita nak buat perbandingan kalau kita nak buat perbandingan, so decision tu selalunya kita gunakan BEQ. Sama ada BEQ ataupun BNE. Okay, kalau katakan kita nak kata register 1 adakah sama dengan register 2, so kita lompat pada L1, go to L1. So BEQ register 1, register 2, L1. So is what we call as branch if registers are equal. Okay, branch if registers are equal. Contohnya, dekat dalam C kita akan jadi if register 1 sama dengan register 2 go to L1. Okay. So, dekat dalam C++, kita buat X sama dengan kosong kan? Jadi kita akan buat benda yang sama juga untuk kita punya MIPS kita gantikan dia. Okay, kita ganti dia. Allah. Sikit. Okay, saya select. Ni saya tukar dulu Saya tukar part yang ni dulu. So, yang ni saya tukarkan. Saya nak jadikan dia MIPS punya instruction. So, bila if, adakah X sama dengan kosong, kita buat macam tu kan. So, kita akan tukar dia jadi BEQ, branch equal, kita kata, adakah X sama dengan kosong. So, branch equal X, kosong. Lepas tu kita kata go to if condition. Kita buat macam tu. So, itu adalah instruction yang kita akan guna dekat dalam MIPS lah. So, untuk X tu awak tukarkan dia kepada register. Kalau kosong ni pula, tukarkan dia kepada register juga. So, in this case, dia akan jadi BEQ register. Contoh X ni saya guna S1 So, register S1, kosong tu adalah register kosong. Kita boleh pakai je, betul, register kosong. Kemudian, if condition. Dah, senang. Macam tu. Okay, so kalau kita menggunakan sama dengan, so kita gunakan BEQ. Okay, untuk complementary of a MIPS decision, kalau kata tak sama dengan, kita pakai BNE. So kalau BNE means that branch if registers are not equal. So register 1 not equal dengan register 2. Kita nak dia jump kepada L1. So this is what we call as conditional branches. Conditional branches. So kalau untuk yang ni katakan di opposite. Saya guna yang opposite punya style. So maksudnya saya akan buat macam ni pula. Ni style pertama. Okay, ni style kedua. Saya akan buat BEQ. Salah ada kurungan. Okay. X, kosong. Jump kepada else. Macam tu kan. So saya akan tukar dia betul-betul jadi MIPS punya condition. MIPS BEQ register S1, register kosong. And then saya nak dia jump kepada else. Macam tu. Okay. So saya nak dia jadi macam tu. And then kalau dia jump kepada else, maknanya statement seterusnya adalah statement if lah. Ni panggil statement if. So saya akan buat X plus plus. Macam tu. Kemudian saya jump exit. Okay. So dekat sini akan ada else. Saya akan buat Y plus plus. Kemudian ada satu lagi statement nama dia exit.
Okay, so exit tu nak exit keluar lah. Exit daripada if tu je. Macam tu. So ini adalah statement saya kalau saya menggunakan branching. Okay, menggunakan conditional branching. Okay, and then another go to instruction ataupun kita panggil unconditional branching adalah yang mana kita menggunakan jump punya instruction. Okay, J label. Okay, so jump instruction directly will jump directly to the given label without needing to satisfy any condition. Maknanya kalau pakai BEQ, okay, kalau pakai BEQ dia kena ada something to test. Maksudnya dia kena test dulu, ada condition kita kena satisfy. So that is what we call as conditional branching. Kalau dia semata-mata jump sahaja, yang ni kita panggil unconditional branch. Unconditional branch maksudnya tak ada test apa-apa, terus je terjun. Dia terus je jump. Okay. Oh my god. Hello? Semua orang dengar ke? Dengar. Apa dengar ni? Kejap. Sebenarnya tadi saya sampai mana? Sorry. Saya tengok tadi macam webpack saya hilang. Guys. Tell me. Tadi saya sampai mana sebenarnya? Allahu Akbar. Ya, saya sampai mana? Guys? Tak dengar dah? Saya dah tak dengar awak dah. Yang jam tadi tu, Miss. Maknanya yang sampai jump unconditional tu maknanya memang saya bercakap lagi lah. Awak dengar lah. Sampai unconditional branch. Okey. Saya rasa macam saya punya ni hilang tu yang saya pelik tu. Okey. Tak apa. Kita continue. Sorry. Okey. Sampai yang unconditional branch ni. Okey. Nama dia maksudnya kalau kita tak ada apa-apa condition yang kita nak test. Kita kata kita nak dia jump sahaja. So, kita pakai jump label ni nanti. Okey. Dia sama meaning macam menggunakan go to label dekat dalam C. Okay. So, actually yang kita tengah guna sekarang ni adalah C++ tau yang awak pakai. Tapi dekat style lama, dulu kalau belajar guna C, ni saya dulu belajar C. Saya tak pakai C++. Masa saya belajar dululah. So, tapi dia punya improvement dia adalah dia dah tak pakai go to ni lah. Command go to ni jarang sangat guna. Okay. So, tapi dekat dalam mix memang kita pakai. Okay. So, technically it's the same effect as branch equal, register kosong, and then jump to label. Since it always satisfies the condition. So, kalau kita bandingkan register kosong dengan register kosong, adakah sama? Yes, it's always true. Okay. So, bila it's always true, dia terus jump lah pada label. Tapi kita jarang gunakan command ni. Kita akan pakai command jump label tu nanti. Okay. So, let me go to the next slide. Takut nanti kan kita dah terlepas. Okay, so ini adalah contoh if dalam mix.
Okay, kita tengok contoh if dalam MIPS ni. Awak akan nampak if I sama dengan J. Okay, kita akan buat F sama dengan G tambah dengan H. Else, F sama dengan G tolak H. Kita kata macam tu. So, macam mana kita nak buat? Okay, kita akan gunakan mapping S0, S1, S2, S3 dan S4. Okay, so kita tengok balik. So, kita tengok balik dekat kita punya ni. Saya akan pakai macam ni. Kecilkan, tinggikan sikit. Okay. So, yang penting nak coding tu saja. Kita nak tengok coding tu saja. Okay. So, semua nampak So, saya tulis kecil sikit je. Tak adalah besar sangat. So, saya akan buat Allah. If, kan? I sama dengan J. Kemudian, kita akan buat F sama dengan G tambah dengan H. Itu else. Okay. Awak akan buat F sama dengan G tolak dengan H. Okay. Satu tambah, satu tolak. Kemudian, I tu F tu adalah S0, G adalah S1, H adalah S2. I tu S3, J ni S4. Macam tu So ni pun sama. S0, S1, S2. Kita buat macam tu. Okay. So bila kita dah buat macam tu, barulah kita akan tukarkan condition dia tu. Okay. So sekarang ni kita nak tukar dia kepada MIPS Awak nak tukar dia kepada MIPS. Okay. Bila awak tukar dia kepada MIPS. Okay. If punya statement, saya akan tukar dia tau sebenarnya. Saya akan tukar dia kepada false punya statement. So selalunya tukar condition jadi false. Okay, tukar condition jadi false. Okay, so apa yang saya akan buat adalah saya akan buat BEQ, macam tu kan. Register S3, bukan BEQ, salah. Dah tak jadi BEQ lah. Saya nak dia akan jadi BNE. S3, S4, jump kepada else. Okay, so saya bagi tahu kat situ, hashtag if I tak sama dengan J. Okay, go to else. Allah. Sibuk pula checkbox ni. Go to else. Saya buat macam tu Saya buat macam tu. Kemudian untuk kalaulah dia, maksudnya kalau ni dia true kalau dia true, maknanya S3 tak sama dengan S4 ataupun I tak sama dengan J. Kalau dia true, saya kena jump dia kepada else. Okay, so kalau dia false, saya follow balik statement ni. So saya akan buat ADD register S0, register S1, register S2. So dekat sini if statement, if condition, kita buat F sama dengan G tambah dengan H. So kalaulah kata dia dah habis statement ni, kita nak keluar dia kita tak nak dia lalu kepada else. Kita kena ingat, even dekat dalam C pun, dia ada condition tu. Maksudnya bila kita tutup macam ni, ada, dan next dia adalah else. Compiler tak akan lalu else ni. Dia akan terus keluar daripada if statement tu. Dia mesti keluar. So, macam mana dia keluar? MIPS ni, dia akan buat macam ni. Kita jump. Exit. Kita kena jump dia. Kita tak nak dia lalu the else punya statement tu. So, barulah kita boleh tulis else dekat sini. Apa statement else kita? Kita buat double dot. Jangan lupa. Else, ada double dot. So, untuk statement else kita adalah ADD. Yang tu. ADD pula. Sorry. Apa tadi? Sub. Sub kan? Sekejap. Okay. Sub.
Sub register S0, register S1, register S2. Yang ni bermaksud else condition kalau true, okay, kalau true sama dengan true, so dia akan jadi F sama dengan G tolak dengan H. Okay, so and then jangan lupa letak exit. Letak exit kat sini. Supaya katakan, contoh kan, okay, compiler tu sampai kat sini. Bila dia tengok I sama dengan J. So maknanya S3 ni value dia 1, S4 value dia 1. Bila kita compare, S3 adakah sama dengan S4? Adakah tidak sama? Branch not equal. Macam tu kan? So register S3 adakah tidak sama not equal dengan S4? Bila awak tengok content dia, 1 dengan 1 sama. So dia akan jadi false. Branch not taken kita panggil. Okay. So branch not taken. Okay, branch not taken. Dia akan run the next statement. Dia pergi the next statement. Kalau branch taken, dia akan jump kepada else. So branch not taken, dia terus run kat sini. So kita pun add S1 tambah dengan S2, simpan dalam S0. And then the next statement dia kata jump exit. Okay, jump exit So bila dia jump exit, dia akan terus pergi dekat sini. Terus pergi pada exit. Dan dia tak akan pergi pada else. Okay. So kalau condition yang lagi satu adalah, kalau condition lagi satu, saya tukar condition lagi satu adalah kalau kita punya S3 ni 1, S4 kita kosong. Macam tu S3 kita 1, S4 kita kosong. Okay. So first adalah the determine. Adakah S3 not equal with S4? 1 adakah not equal dengan satu not equal dengan kosong? Okay, true. Okay, bila dia true, dia kena go to else. Maknanya dia will jump to else. So bila go to else, meaning that branch taken. Okay, branch taken. Kita panggil branch taken means that they will go to else. So dekat sini dia akan terus jump dekat else kat sini. Sub S0, S1, S2. And then you might want to ask, perlu tak kita jump exit? Tak perlu sebab the next statement adalah exit dah terus. Macam tu. Right? So I hope that you understand for condition yang menggunakan if then else tu nanti. Okay, kena practice lah. Okay, so lagi satu adalah maybe you want to practice kalau saya gunakan branch equal. Madam nak gunakan branch equal juga sebab saya nak follow if ni sama. Katakan macam tu. So kalau katakan if I sama dengan J, katakan macam tu. So awak nak juga pakai branch equal. Okay, tak apa? Boleh? Buat macam ni. Branch equal register S3, S4, register S4 pergi kepada if. Itu saya buat if besar kat situ. Ni dia tak kenal kata if tu. Okay. So and then bermaksud kalau I sama dengan J, go to if nya branch. Okay, go to if nya branch. So kita buat macam tu. So bila kita buat macam ni, bila awak pakai branch equal, okay, so ada satu kat sini if, awak akan ambil statement if ni nanti. Okay, so ADD register S0, register S1, register S2. Macam tu. Okay, so ini adalah untuk if condition. So selepas if condition kalau dia branch, dia akan jump dekat sini. Kemudian baru kita exit. Okay, so what about the else condition? So disebabkan kalau katakan branch equal ni dia tak sama. Dia kata macam tu Kalau dia tak sama, contohnya 1 dengan 0. So kalau dia tak sama, dia tak akan jump if. Dia terus sambung the next statement. So the next statement tu terus je kita letak untuk else condition. So ADD register S0. Tak ADD. Lupa je. Kita kena sub register S0, register S1,
register S2. Okay, so kalaulah katakan saya dah habis L, saya tak nak dia pergi pada E punya condition. So saya kena buat jump at Z. Macam tu. Okay, so style dia lebih kurang sahaja. Cuma bila awak guna ni je, bila nak branching tu statement apa yang kita nak perlukan. Kalau tak branching, statement apa yang kita kena pakai. Yang tu yang tricky lah. Yang tu yang tricky. Tak apa. Okay, so notes ada. Masing-masing ada notes. So boleh tengok balik dekat dalam note tu. Jawapan ada dekat next slide. Tu. Yang ni dia pakai true, dia kata macam tu kan. Dia kata kalau dia true, dia akan pergi kepada true punya label dan kita run. Kalau dia nak pakai branch not equal pun boleh juga. Okay, sama je style dia. Okay, so sama je style dia. Okay, ni exercise. We want to translate pointer X dengan pointer Y. Yang ni bila masuk array nanti baru saya tunjuk lah. Okay, so yang ni awak boleh tanya, awak boleh awak boleh tengok sendirilah jawapan dia tu, nanti awak boleh try nanti. Okay, so habis yang exercise ni. So, is there any other question? Sebab saya nak sambung the next punya slide. Nanti kan tertinggal pula korang. Ada apa soalan untuk slide ni? Guys? Mau dengar tak ada. Okay, so tak ada. Okay, saya tutup jap. Saya sambung dengan next slide. Okay, yang ni memerlukan mix punya reference. Green sheet ni. Yang ni. Perlukan awak ni green sheet. Ni semua kena pandai gunalah. Okay. So, kalau tak habis pun nanti kita akan guna balik lah. Saya akan refer balik kat lecture ni lah. Kita akan buat balik lecture ni. Okay, so saya nak sambung pasal instruction language of the computer to instruction representation. Okay, this is how it looks like. Masa awak run awak punya coding tu lah. Maksudnya macam bila awak pakai high level language. Okay, kat atas ni adalah coding. Nampak tak? Yang ni. High level language ni. Okay, so ini yang awak pakai dekat dalam awak punya coding tu lah. Ni dekat dalam C lah. C ataupun C++ ke Java ke apa ke. And then, bila awak dah run C tu, awak tengok, awak compile. Bila awak compile, actually assembler dia akan tukarkan. Okay, dia akan tukar kepada MIPS. Dan assembler tu, okay, compiler tu akan tukar kepada assembly language. And then, daripada assembly language, dia akan tukar kepada machine language menggunakan assembler. So, C awak ni, okay, your C++ punya Visual C tu, Visual C++, kalau semua orang belajar gunakan Visual C++ lah. Kalau pakai yang simple pun ada je. Okay, Visual C++ awak ada compiler. Okay, awak ada compiler, ada editor, kita panggil editor program editor. Kita panggil program editor, macam notepad. Dia style dia macam notepad, dia ada assembler. Okay, dia ada macam-macam. Okay, dia ada macam-macam. So, bila dia ada macam-macam, that's why kita panggil dia bukanlah program. Kita panggil dia sebagai integrated development punya editor. Okay, so IDE yang mana kita boleh buat macam-macam dekat dalam dia tu. So, bila dekat macam tu, bila awak run awak punya program, actually dia akan compile, tukar dia kepada assembly language. Okay, and then daripada assembly language, kita akan assemble menggunakan assembler ni kepada machine language. Dia akan tukar kepada machine language. So, this is your machine language. Yang akhirnya adalah dalam bentuk macam ni. Awak punya sampai sini je. Part yang machine language ni sahaja. Okay. So, the machine interpretation tu adalah part yang mana awak belajar awaknya logic design. Okay. Awak punya logic design. Sekejap saya nak tunjuk pen tu. Bunyilah susah.
Ya Rabbi Rasul. Okay. So, yang ni adalah masa yang awak belajar logic design tu. Okay, logic design. Okay, this part. Okay, so hardware architecture description which is in a block diagram. Yang ni kita akan belajar. Okay, ni akan belajar dalam chapter 8. Yang ni kita dah belajar dah. Kita dah belajar dekat dalam logic design kita. Yang mana kita tukarkan ni kepada dalam circuit tu and then kita run. So itu adalah level of representation in our program. So biasanya apa yang awak nampak ni dia dalam bentuk abstraction saja. Awak nampak dalam bentuk code saja. So kali ni, okay, dalam lecture ni awak akan buat sampai level sini. Sampai sini. So sampai sinilah. Okay, sampai sini part ni. Okay, hardware architecture description. Okay, so itu yang awak akan belajar. Okay, so first adalah kita akan tengok the stock program. Program yang kita tengok tu nanti. Instruction tu macam mana kita nampak as a numbers. And then how do we want to encode the instruction from C++ into a numbers. And then MIPS instruction format for add instruction dan juga immediate and data transfer instruction. Okay, so the stock program concept. Okay, so computers ni built on two key principles. So the instruction are represented as bit pattern. Okay, we can think of this as numbers lah. At the end of it, dia mesti nombor dia dalam binary lah. Kita kata 0, 0, 0, 0, 0, 0. Macam tu kan, sampai 32. Kita kata macam tu. Okay, so therefore, entire programs can be stored in memory to be read or written just like data. So, bila data awak ni, kita kata program awak ni, kita tukarkan dia dalam bentuk instruction, bit pattern. So, kita dah boleh simpan dia dalam memory. Dan kita boleh run dia. Kita boleh read dan write. Okay, so to simplify software and hardware of computer system, okay, memory technology for data is also used for the program. Okay, so you need to remember everything must be addressed. Since all instruction and data are stored in memory, everything has a memory address, including instruction and data words. So both branches and jump use this. Okay, use this memory address. So kena ingat balik macam mana yang saya cerita semua. Okay, ni dekat dalam memory kita. Ni dekat dalam kita punya memory. So dekat memory ada satu part kita letak kat situ text segment. Kan, kena ingat text segment. Ada lagi satu kita tulis situ data segment. So yang data segment tu yang kita simpan kita punya data. Text segment adalah tempat kita simpan kita punya instruction. Okay, kita punya instruction. Okay, so C pointers are just memory addresses. Okay, C pointers are just memory addresses. They can point to anything in memory. So unconstrained use of addresses can lead to nasty bugs, which is up to you in C++. But kalau kat Java dia ada limitation lah. Okay. So kalau lah katakan awak gunakan C punya command untuk buat array, katakan integer. Array. Macam tu kan. Array dia punya maksimum tu tak silap saya. Dia dululah. Kalau macam dulu C tu dia dalam 512. Tapi sekarang saya rasa dia dah sampai 1K lah. 1024. Macam tu. So kalau lah katakan saya nak buat dia sampai 1 juta ke, ataupun saya buat array, saya kata macam tu kan. Saya nak buat dia lebih daripada 64K. Okay, lebih daripada 64K. So kalau lebih daripada 64K, so saya buat 65000. Lepas tu tambah lagi 1, 2, 3. 64K katakan. So bila saya buat lebih daripada 65,000 punya data, sorry, dia 64K tu, K tu adalah 000 lah. Okay, so bila lebih daripada 64K, so maknanya array saya size dia 65,000. So dia akan exceed the limit sebenarnya. Okay, so bila dia exceed the limit, coding dekat dalam C dia kata tak error. Tapi bila implement dekat dalam memory, ni memory awak, dia dah tak jumpa. Dia dah tak ada space langsung. Macam tu. So,
Dekat dalam C, kena up to us, up to the programmer. Macam mana awak nak tulis awak punya coding tu nanti. Okay. So that's why, siapa yang belajar pasal security, selalunya kalau kita nak buat bug, nanti awak nak buat bugging tu, awak nak set a bug dekat dalam awak punya coding, selalunya dia prefer gunakan dalam C lah, sebab C tu kita boleh buat certain things yang illegal lah, kita panggil unconstrained, disebabkan unconstrained of use of addresses. Okay. Tapi dekat dalam Java dia akan limitkan. Okay, dia limitkan the usage of the addresses tu. Okay, within the limitation lah. Maknanya yang mana yang awak boleh pakai sahaja. Okay, so one register keeps address of instruction being executed. Okay, which we call program counter. Okay, macam mana kita nak refer kepada memory tu nanti. Okay, ni kat mana kita simpan kan. So, dia akan point. So, yang point tu adalah register yang nama dia PC. Bukan personal computer, tapi nama dia program counter. Okay, so it's basically a pointer to memory. So Intel will call it instruction address pointer. Okay, Intel call it instruction address pointer. Okay, and then bila programs tu kita distribute dia dalam bentuk binary form. Okay, kita distribute dalam bentuk binary form. Yang mana bila kita assemble dia tu dia dalam bentuk binary kan. So program will be bound to specific instruction set. So it will be different for Macintosh and also Intel's lah. PC ni dia nak cakap PC Intel lah. Okay, so new machines wants to run old programs, which is the binaries dalam bentuk binaries, as well as program compiled to new instructions. So which leads to backward compatible instruction set evolving over time. So ceritanya macam Word 2016 dengan Word 2001. Katakan macam tu. Ada beza tak? Ya, ada beza. Dia punya version ataupun kita panggil binaries punya compatibility tu different. Kita panggil macam tu. So that's why bila kita nak distribute the programs tu, okay, distribute the programs tu, dia kena make sure ada backward compatibility. Okay, supaya kita boleh run pada PC yang menggunakan old punya processor, kita panggil. Okay, so for example, selection of Intel 8086 in 1981 for first IBM PC is a major reason latest PC still use 8086 instruction set. Okay, so which we could still run the program from 1981 until today. Okay. So untuk yang PC Intel, okay, dia orang gunakan ISA Intel 8086 lah. Okay, disebabkan dia nak ada yang backward compatibility. Tapi kalau kita gunakan yang MIPS, actually dia compatible dengan whichever processor yang ada lah. Sebab dia ada features backward compatibility ni kita panggil. Okay, so kalau lah kata awak buat coding, awak jadi programmer, awak akan ada keluar satu exe file tu kan. Exe file ni kadang-kadang dia kena ada binary compatibility tu. Okay, binary compatible which refer to the previous punya old version of your Intel 8086. Okay, dia kena ada benda tu. So that's why yang tu dia kena ambil. Okay, tapi kalau kita gunakan MIPS ni dia tak perlulah. Okay, instruction as numbers. Currently all data we work with is in Word. Okay, semua dalam bentuk Word ataupun 32 bits, one block. So each register size dia satu word. Okay, size is one word. Load word and store word both access memory one word at a time. Kena ingat load word dengan store word, dia bila kita nak load dengan store, dia akan ambil memory tu sebagai one word. So how do we represent instruction? Contoh, okay, komputer cuma faham 1 dengan 0 saja. So macam mana kita nak kata, macam mana awak nak buat instruction add T000 tu kepada machine instruction? Okay, so MIPS want simplicity. So since data is in words, we can make instruction
be words too. Maknanya kita akan tukar dia dalam bentuk word instruction. Okay. So, one word is 32 bits. So, kita akan divide instruction kepada field. Okay, field tu word, maksudnya kolom lah. Dalam bentuk kolom. Okay, so each field tells processor something about instruction. So we could define different field for each instruction, but mix is based on simplicity. Okay, disebabkan dia nak simplify into the same format. Kita kata macam tu kita nak dia format dia semua dalam bentuk 32 bit juga. So kita akan pakai 3 basic types of instruction format. Dia ada 3 saja, satu R, satu I, satu J. Okay, R, I and J. So I format adalah kita gunakan untuk instruction with immediate LW and also SW. Okay, besides that ada lagi satu nama dia BEQ and BNE. So kenapa kita gunakan juga? Disebabkan offset tu count as an immediate. And also branches, okay, dia gunakan offset juga untuk kita jump dekat mana, dekat dalam kita punya coding tu kita nak pergi pada label, actually dia jump pakai immediate juga. So all the things yang menggunakan immediates ataupun kita panggil constant value, kita kata macam tu yang numbers, yang menggunakan numbers. We play with numbers. Okay, so kita akan pakai I format. Okay, lagi satu J format. J format kita gunakan untuk instruction J ataupun jump and then jump to label. Okay, jump to label dengan JAL. Okay, JAL ni maknanya kita return balik kepada neutral punya program lah. Yang ni JAL ni jarang kita pakai sangat. Tapi biasa kita pakai jump lah. Okay, lagi satu R format. R format adalah used for all other instruction. Maknanya selain daripada I, which is yang pakai ada immediate, load word, store word, BEQ, BNE, jump, JAL. So yang selain dia tu adalah R format. So it will soon be clear why the instruction have been partitioned in this way. Okay, so saya tunjukkan R format. Awak boleh tengok dekat dalam nota dan juga awak boleh tengok dekat dalam green sheet. Ada appendix A, map screen sheet tu. Dekat page pertama, paling bawah sekali. Okay, paling bawah sekali dekat bawah ni. Okay, dekat bawah ni. Ni nampak tak? Ni, basic instruction format. R1, RIJ. Itu kan? Okay. So, RIJ. Kita ada 3 instruction format. Awak boleh refer juga macam ni. Okay. So, that's why saya kata green sheet ni lebih kepada macam awak punya dictionary lah sebenarnya. Okay. So, saya start dulu dengan R. Okay. Kalau R, kita akan define dia punya field dia tu based on the following number of bits of each. So setiap satu dalam R format dia ada 6 field. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan setiap satu tu size dia ada 6 bit, 5 bit, 5 bit, 5 bit, 5 bit, 6 bit. Macam tu. So for simplicity, each field has a name. Okay, sama je dekat dalam green sheet tu nanti. Okay, so kolom pertama field dia untuk opcode, kolom kedua untuk RS, RT, RD, shift amount ataupun sham, and then lagi satu function. Okay, so yang bezanya adalah opcode dengan function saja yang ada size bit dia 6, yang lain semua size bit dia adalah 5. Okay, so important on these slides and in book, each field is viewed as a 5 or 6 bit unsigned integer, not as part of a 32-bit integer. Maknanya kita separatekan dia. Awak assume dia adalah positive number je semuanya. Macam tu. Okay. So kalau dia unsigned, meaning that dia akan treat benda tu sebagai number lah. Okay. So consequently, 5-bit fields can represent any number 0 until 31. And then untuk 6-bit field can represent any number from 0 until 63.
Okay, next. Kalau dalam R format, what do these fields integer value tells us? Kalau opcode, dia akan partially specify what instruction it is. So note that untuk R format, biasanya opcode is equal to 0 for all R format instruction. Okay, dia nak bagi tahu. Okay, dekat bahagian opcode, dia akan letak semua bit kosong dekat dalam tu. Okay, untuk bagi tahu, okay, kalau dekat bahagian opcode, bit dia tu adalah semua kosong. Oops, sorry. Oops. Kalau ni R format, okay, R format. Untuk opcode, okay, untuk opcode, ni opcode. Kalau opcode, dia akan 6 bit kan? So, semua bit 6 tu kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, bila 6 bit tu kosong, kita dah tahu dah, oh, ini memang R format. Okay, R format. Kita nak bagi tahu, oh okay, ni adalah R format. So kat mana pula saya nak tahu function add tu? Dekat sini lah. Function, kat sini awak letak add. Okay, so specifically untuk R format sahaja. Okay, so function combined with opcode, so this number exactly specifies the instruction. So kenapa kita tak combine opcode and function a single 12-bit field? Okay, so yang ni saya akan tunjukkan, saya akan answer later bila awak dah tengok semua format tu nanti. Okay, so itu. Okay, more field. More field, kita ada RS, RT dengan RD. Kena ingat, bila ada perkataan R dengan S, okay, R tu bermaksud register. S tu adalah source. R tu adalah register, T tu adalah target, dan lagi satu RD bermaksud register destination. Okay, so bila ada source dengan target ni, biasanya kita nak specify first operand. Kalau RT, second operand. Okay, note that name is misleading, betul. Okay, dia kadang-kadang dia akan jadi misleading sebab target ni sometimes can become a source and sometimes can become destination. So that's why nama dia target register. So tak tahu, tak boleh nak cakap yang ni source ke apa ke, dia bergantung kepada instruction apa awak pakai. So in this case, untuk R format, RT ni adalah second source. Okay, second source. RD ni pula adalah kita punya result. Kita akan simpan result kita kat situ. Okay, so untuk R format instruction, notes about the register field. Each register field is exactly 5 bits. Okay, size setiap satu bit tu adalah 5, which means that it can specify any unsigned integer in the range of 0 to 31. Ini yang saya nak cerita tu. Kenapa size kita kata 32 bit tu kan? Okay, so disebabkan register kita, kalaulah register kita 32, so bermaksud dia dalam bentuk 205. So 5 bit. Okay, so register kita size dia akan ada 5 bit sahaja. So start daripada 0000 sehingga 11111. So register 0 hingga register 31. Macam tu. Okay, so each of these fields specify one of the 32 registers by number. So macam mana saya nak tahu number saya? Tengok balik dekat MIP sheet tu, MIP screen sheet. Awak tengok dekat situ. Setiap satu register tu ada number. Number tu yang awak convertkan dia kepada binary. Okay? 0, 1, 2, 3, 4 hingga 7. Yang tu. Itulah nombor dia. Perwakilan untuk setiap register yang awak pakai. Okay, so the word generally was used because there are exceptions that we will see later. For example, untuk multiply and division have nothing important in the RD field since the destination registers are in high and low registers. Ini dekat dalam coding nanti saya tunjuk macam mana the calculation dia tu. Tapi biasa kalau kita buat kalau sampel tu awak buat multiplication, register S0, register S1, register S2.
Okay, walaupun macam ni, okay, nanti bila run dekat dalam QtSpim, dia result tu dia tak akan simpan dalam S0 dulu, dia akan simpan dalam high dengan low. Macam tu. Sama juga dengan division lah. So, move high and move low. MF high dengan MF low have nothing important in the RS and RT fields since the source is determined by the instruction. Okay, by the instruction. Dekat sini, nampak tak? Macam mana saya nak besarkan Alright. Sini. Nampak sini? Dekat sebelah kanan, ada satu nama dia move from high dengan move from low. Okay. So, bila kita gunakan command ni, okay, daripada register high, kita akan masuk kat dalam register destination. RD mana-mana yang kita specify. Okay. So, itu yang kita akan buat lah dekat dalam RS dengan RT tu. Dekat dalam RD. Okay. So, yang ni nanti kita akan belajar dekat dalam coding. Okay. And then R format. Final field adalah sham ataupun shift amount. Bila kita guna shift amount ataupun kita pakai shift left logical, shift right logical, yang tu dia nak tanya berapa bit kita nak movekan dia. Okay. So shifting a 32-bit word by more than 31 is useless. So this field is only 5 bits. So it can represent the number from 0 to 31. So biasanya dekat dalam R format, field ni akan set kepada kosong unless kita gunakan instruction shift. Okay. Okay, so look at the example. Senang kita tengok dalam example. Okay, kita ada add. Okay, add register 8, register 9 dengan register 10. Kemudian kita tahu, okay, so bila kita add, macam mana kita nak tahu dia dalam format mana? Macam tu kan? Tengok balik dekat command, cari add. Okay, dekat dalam PDF ni kita boleh search je. So awak boleh search and then cari add sahaja. So tengok dekat bahagian mnemonic ni. Okay, ADD. So ADD dekat sebelah kolom ketiga, dia ada tulis format dia apa? Format R. Format R. Kemudian dekat sini, dekat kolom terakhir dia ada opcode dengan function. Opcode dengan function dalam bentuk hex. Dia buat dalam kurungan hex. Maknanya dia bagi tahu value-value yang lain adalah dalam decimal. Dia je pakai hex. So opcode dengan function akan pakai hex. So, dia punya opcode akan jadi kosong. Dia punya function akan jadi 20. So, opcode dia akan jadi kosong. Function akan jadi 32. Kemudian, kita kena determine yang mana satu RD, RS dengan RT. So, kita kena ingat. Yang register 8 ni adalah kita punya RD kita. So, kita nak save. Hasil akhir kita akan simpan dalam RD. Yang ni akan jadi RS, yang ni akan jadi RT. Macam tu. Okay, so and then disebabkan kita gunakan add, shift amount kita adalah kosong. Okay, so and then next, baru kita masukkan. Masukkan dia dalam map instruction punya format. So follow balik kita punya field kita, decimal number per field representation. Okay, kita ada function, opcode. Opcode, kemudian ini saya pun tak ingat. So saya memang kena pakai RS, RT, RD. Okay, so dekat sini kita akan buat. Saya tulis dulu lah. Okay, kat sini kita tulis opcode, RS, RT, RD, shift amount dengan function. Kita masukkan semua data-data yang kita masukkan tadi tu lah yang kita dah determine. So add kita adalah kosong dengan 20 hex. Awak boleh letak 20 hex, lepas tu awak convert dia kepada decimal pun boleh. Tapi kalau awak letak dia sebagai 20 hex pun betul jawapan dia. Dengan syarat awak bagi tahu ada hex. So itu adalah in hexadecimal. Kalau 20 je awak letak, so saya ingat itu adalah decimal. Salah saya juga. Okay, so kena ingat kalau dia dalam bentuk hexadecimal, letak hex kat belakang dia. Okay, so now kita convert dia kepada binary. Okay, convert dia kepada binary.
So kita masukkan dia kepada binary 0006 bit. 9 ni tukar dia kepada 5 bit juga. So kena ingat ni 5 bit, 5 bit, 6 bit, 5 bit, 5 bit, 6 bit. Macam tu. So 9 tukarkan dia kepada 5 bit binary 01001, and then 10 kita tukar 01010, and then 8 01000, and then shift amount ada 5 bit. Okay, 5 bit juga. So semuanya kosong, 5 bit kosong. And then function 32 ataupun 20 hex 100000. Okay, so to represent in hexadecimal, pecahkan dia kepada 4 bit, 4 bit, 4 bit. Saya akan dapat inilah machine instruction dalam hexadecimal. So I call this as machine language instruction. So kalau kadang-kadang dia akan tanya, dalam decimal representation apa? So convert lah. Okay, convert daripada hexa kepada decimal. Okay, convert kepada hexa kepada decimal. So inilah awak punya representation of machine language instruction for R format. For R format. Ni style dia. Ini caranya untuk awak nak jawab soalan. Kalau kata awak kena, okay, given that a MIP instruction, saya kata, okay, contoh saya bagi. Saya sempat buat sampai 8 je. Okay, tak apalah. So kalau katakan kita ada sub. Allah. Sub register S0, S1 dengan register S2. Okey, ni buat sama-sama So, kita tengok balik dekat dalam sub punya mixed language. Tengok subtract. Sub SUB, dia apa? R. So, bila dia R, kita pun buat table R, format R kita pakai macam ni. Kita buat opcode, kemudian RS, RT, RD, shift amount, kemudian function. So, awak pun Allah. Okay, kita buat macam ni. So, kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, cukup 6. Ni 6 bit, ni 5 bit, 5 bit, 5 bit, 5 bit, 6 bit. Awak buat macam tu. Okay, kemudian bila kita tahu dia adalah R format, so kita letakkan, kita tengok dia punya opcode and function dia kat sini. Nampak? Opcode dia kosong, function dia 22. Macam tu. So kalau opcode dia kosong sini, function adalah 22 hex. Okay. Alah. Salah je. Okay. 22 hex. Macam tu. So what about S0, S1 dengan S2? Kita dah tahu ini adalah RD, ini adalah RS, ini RS, ini adalah RT. So kita tulislah balik. Ini adalah S1, S2, ini S0. Shift amount adalah kosong. Kemudian register S1, S2 dengan S0 kita cari balik. Dia punya number dia. So cari lah. S0 adalah 16. Kemudian next adalah 16, 17, 18 lah. So S0 adalah 16. S1 17. S2 adalah 18. Kita dah ada. Okay, kita dah ada dah dia punya number. So kat sini awak dah boleh terus start dengan binary. Okay, sudah ada kan? Okay, so sekarang kita sambung dengan binary numbers. So ini akan jadi 0000000. Ingat dia ada 6 bit. Yang ni 17. So 17 bermaksud 1 0 0 0 1. 0, 1, 2, 3, 4. Lagi satu. 1 0 0 1 0.
dan 10000. Chief amount ada 5 bit, 1, 2, 3, 4, 5. And then function adalah 22 hex. So kalau 22 hex, saya boleh buat 6 bit. Macam tu saya buat pecahkan Saya pecahkan dia jadi 6 bit. So 1, 2, 3, 4 macam tu. 1, 2. So convert dia dalam bentuk 22 ni lah. Macam tu. So 1, 0, 0, 0, 1, 0. Macam tu. Okay. So akhirnya inilah awak punya machine instruction. Okay. So katakan awak nak simplifykan dia. So saya simplifykan dalam bentuk 4 bit dalam hexadecimal lah. Saya pecahkan dia kepada 4 bit. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So your hexadecimal adalah 0, 2, 3, 2, 8, 0, 2, 2. So ini instruction dalam bentuk hexadecimal. Habis untuk R format. Untuk R format lah. Okay, untuk R format kita dah habis. Cuma kita tak masuk lagi dekat dalam chapter yang I format ni sahaja, saya tak buat lagi lah. Yang untuk itu. Okay, so untuk yang I format ni nanti, yang ini kita sambung dan nextnya lah. Okay, so senang je. Okay, senang je. Kalau kita sambung pun I format tu pun, dia akan follow the formatting yang sama. Cuma panjang sikit lah sebab I format ni melibatkan immediate, load word, store word dengan branch. So that's why saya perlukan satu lagi hari lagi lah untuk explain this on to you. Okay, how to convert this part. So part ni memang masuk dekat dalam final dan saya memang akan suruh awak buat kiraan. So this is a style dan ini pun cara macam mana awak nak buat. Okay. So the first adalah kita tukarkan daripada MIPS kepada machine. And then the next time saya akan tunjuk daripada mesin tukar balik kepada MIPS. Maknanya awak jadi mesin, awak fahamkan soalan bahasa mesin tu, tukarkan dia kepada MIPS balik. Macam mana saya nak buat? Okay, so itu nanti kita akan terangkan dekat dalam the next lecture lah. So I'll finish this part. Okay, so for the lab, untuk lab, awak ada lab assessment ni. Awak ada lab assessment ni. So basically it is latihan sebab kita tak boleh nak buat programming dulu. Saya tak boleh nak buat programming sebab saya tak kenalkan lagi RIJ punya format kan. So saya masukkan lab exercise 7 ni untuk awak buat. Okay. So esok tak ada lab. Esok awak just buat ni saja. Kan tadi kita dah buat exercise kan? Kita buat F sama dengan F tambah dengan F tambah I, F sama dengan G tambah dengan J tambah dengan 2. Tukarkan dia kepada dalam bentuk MIPS. Gunakan MIPS. So tengok balik nota yang saya bagi tu. So itu adalah nota dia tu. Okay, saya lupa lah. Saya nak bagi if else punya question. Nanti saya upload balik yang baru. Okay. Soalan yang ke-7. Okay, soalan yang ke-7 if. Soalan if. Nanti saya akan bagi Saya akan bagi soalan if tu nanti untuk awak jawab. Itu saja kot. Saya rasa itu je. Okay. So saya bagi yang tu saja. Tak ada apa-apa soalan Okay, next. Tomorrow tak ada kelas. Tomorrow tak ada lab. Cuma saya bagi latihan ni untuk awak buat. Okay, saya akan bagi latihan ni untuk awak buat. So saya bagi awak if ni soalan. Okay, saya akan tambah soalan if tu nanti later lah. Semua orang kena jawab. Boleh? Okay Okay, so buat semua kan puan? Ya, betul. Ni tak ada pilih-pilih Ni tak ada pilih-pilih punya. Saya nak semua orang practice. Alright. So, I'll finish this. We will stop the session. Saya stop recording sekali.